Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ni kita bersama-sama di dalam live, walaupun lewat sikit tuan-tuan. Saya baru sampai daripada masjid Kampung Kuala Darak di Kuala Ketil. Baru sampai daripada ceramah. Di malam ni sahabat-sahabat ada minta untuk saya mengulas sikit tentang isu-isu semasa yang berkaitan politik negara ni sedang di gembar-gemburkan sekarang ni tuan-tuan. Jadi sebelum kita nak semang panjang, kita minta tuan-tuan untuk sama-sama share dulu kita punya live pada malam ini tuan-tuan. Yang pertama saya nak tanya berkaitan suara okey atau tidak. Tuan-tuan tolong komen mengenai suara dulu, saya nak tengok. Okey, kita share dulu. Kita tekan button share. Kita sama-sama buka share. Nah, kita pakat-pakat tekan button share dulu tuan-tuan untuk kita share sama-sama malam ni. Yang mana yang baru menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita minta sama-sama untuk kita share kita punya live pada malam ni. Sama-sama kita share live malam ni tuan-tuan. Okey, audio okey tuan-tuan? Dah maaflah malam ni kita lewat sikit. Saya baru sampai daripada program ceramah di Masjid Kuala Darak ni, baru sampai di pejabat saya di Yayasan Ar-Riyadah untuk sama-sama kita cuba respon. Saya cuba untuk respon mengenai perkembangan politik semasa tuan-tuan. Yang hari ini saya lihat di dalam media-media sosial kadang-kadang cara kita memahami situasi politik itu mungkin agak berbeza. Kita agak berbeza. Jadi saya bagi masa 1 minit untuk tuan-tuan sama-sama tekan button share. Kita share seluasnya kita punya live pada malam ini tuan-tuan. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau bawa kudung clear Ustaz. Minggu lepas Ustaz tak mai sini. Saya tak wasihat. Okey. Tekan button share seluasnya untuk kita sama-sama share. Kita share. Okey, baik tuan-tuan. Malam ni saya nak ambil masa agak tak lama, lebih kurang dalam sebelum 12.40 ataupun 12.45 kita cuba tamatkan perbincangan kita. Saya nak komen ataupun malam ini tuan-tuan, saya nak bercakap sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya bukan nak bercakap sebagai seorang apa-apa. Saya meletakkan jawatan saya di tepi malam ni. Saya nak bercakap malam ni sebagai satu tanggungjawab ataupun pandangan saya. Seorang rakyat Malaysia yang melihat perkembangan ataupun situasi politik semasa ini, dan ini pandangan peribadi saya ataupun saya boleh katakan sebagai tidak mewakili mana-mana pihak, sama ada dalam parti politik ataupun sebagainya. Saya nak bercakap hari ini tuan-tuan atas nama saya rakyat Malaysia, atas nama saya pendokong kepada gerakan penyatuan ummah,
atas nama saya sebagai penyokong kepada muafakat nasional. Hari ini saya nak bercakap bukan atas dasar saya ni pimpinan PAS di kawasan ataupun saya presiden kelab pendukung penyatuan ummah. Ya, mungkin saya boleh bercakap atas kapasiti saya sebagai presiden kelab pendukung penyatuan ummah dan rakyat yang cintakan gerakan muafakat nasional, rakyat yang cintakan gerakan penyatuan ummah. Okey. Hari ini tuan-tuan kita lihat tertubuhnya sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional ataupun Perikatan Nasional menggantikan sebuah kerajaan yang agak gagal di dalam mentadbir negara, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan, yang tumbangnya selepas 21 bulan mereka memerintah negara kita. Tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan ini adalah hasil daripada pusingan seorang atuk yang berusia 95 tahun. Atuk yang berusia 95 tahun, dia buat corner ataupun dia potong dekat corner, lalu dengan dia jatuh dengan kerajaan yang dia terajui, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan pun jatuh. Alhamdulillah, doa daripada rakyat Malaysia, doa daripada saya, doa daripada tuan-tuan, doa daripada kita semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kerajaan yang cukup sial, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan, jatuh dengan sendirinya dan diangkat sebuah gabungan parti-parti politik dengan kerjasama barisan ahli-ahli parlimen. Itu tertubuhnya sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. Alhamdulillah, pada seminggu ataupun 2 minggu yang lalu. Selepas tertubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional ini, tuan-tuan, kita melihat barisan kabinet yang diangkat, barisan kabinet yang dilantik oleh Perdana Menteri ini mendapat pelbagai kritikan dan pandangan daripada tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh parti politik, penganalisis politik, pemerhati politik dan rakyat-rakyat biasa di bawahan termasuk saya dan tuan-tuan. Ada yang melihat secara positif, ada yang melihat positif dan negatif, ada yang melihat secara negatif. Jadi pada malam ni suka saya untuk membahas ataupun memberi pandangan peribadi saya terhadap isu ini. Kerana saya melihat bila mana ada sesetengah pimpinan politik kita, terutama daripada pimpinan UMNO yang berada di bawah satu bumbung dengan kita, iaitu bumbung Muafakat Nasional, memberikan kritikan kepada barisan kabinet yang dilantik oleh Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin, ada pandangan yang agak negatif. Akhirnya mendapat kencaman ataupun kita katakan pelbagai reaksi netizen yang bagi saya, kalau saya tidak mengambil bahagian dalam isu ini, akan nampak mengeruhkan keadaan lagi. Mungkin dengan sedikit pandangan saya dapat menjernihkan sedikit, walaupun tak banyak, sedikit keadaan apa yang berlaku. Saya nak mulakan begini. Tuan-tuan dan saya kena faham bahawa Kerajaan Perikatan Nasional seperti mana yang dimaklumkan oleh pimpinan UMNO dalam mereka punya kenyataan baru ini adalah sebuah kerajaan yang hanya melibatkan kerjasama di kalangan ahli-ahli parlimen. Kerjasama di kalangan ahli-ahli parlimen. Ahli parlimen UMNO, ahli parlimen MIC, ahli parlimen MCA, ahli parlimen PAS dan juga gabungan parti politik Sarawak dan sebagainya, dan juga serpihan daripada Pakatan Harapan yang lompat dan sebagainya. Digabungkan ahli-ahli parlimen ini, ditubuhkan sebuah kerajaan yang dinamakan, yang disebut oleh pihak media dan akhirnya menjadi satu gelaran, iaitu Perikatan Nasional. Ia tidak ada kerjasama di kalangan parti politik yang secara serius. Cuma kita mendukung kerajaan ini dengan matlamat utama kita nak terajang keluar DAP ataupun kita nak halau DAP keluar daripada Putrajaya dan juga nak menyelamatkan negara. Ini agenda utama.
terajang DAP keluar, usir DAP keluar daripada daripada Putrajaya, dan juga kita nak selamatkan negara kita, yang mana kita melihat negara ini tuan-tuan hampir-hampir lingkup yang amat teruk, rosak yang keterlaluan di bawah kerajaan Pakatan Harapan selama 21 bulan. Kita cuba tengok bagaimana corak pemerintahan mereka, agama, bangsa, ekonomi dan sebagainya rosak di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Jadi ini matlamat PAS, ini matlamat UMNO, ini matlamat Muafakat Nasional dan juga rakan-rakan daripada gabungan parti Sabah Sarawak dan sebagainya untuk melihat negara ini diselamatkan. Alhamdulillah, jatuhnya Pakatan Harapan, tertegaknya Kerajaan Perikatan Nasional, hasil daripada gabungan beberapa ahli parlimen, beberapa kursi di kalangan ahli parlimen kita ni yang mewakili Muafakat Nasional, yang di dalam Muafakat Nasional ini ada PAS, ada UMNO, ada rakan-rakan BN dan juga gabungan Muafakat Nasional ini juga bekerjasama dengan GPS, bekerjasama dengan serpihan daripada parti Pakatan Harapan yang lompat. Tubuhnya sebuah kerajaan yang dinamakan Perikatan Nasional. Bila tubuh sebulat suara kita mengangkat Tan Sri Mahyudin Yassin yang hari ini masih memegang jawatan sebagai Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun PPBBM. Angkat dia daripada bersatu untuk jadi sebuah ataupun yang mengotai sebuah kerajaan sebagai Perdana Menteri di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan, kita tengok Tan Sri Mahyudin Yassin, kursi yang dia ada ni bersama dengan saudara Azmin Ali. Azmin bawa serpihan daripada PKR 11 orang. Tan Sri Mahyudin Yassin bawa serpihan daripada Bersatu seramai 19 orang. Bergabung, campur mereka dua jadi 30. Jadi 30 orang ahli parlimen. Bersama dengan Muafakat Nasional, PAS, UMNO dan rakan-rakan BN seramai 60 orang. Campur pula dengan GPS. Akhirnya tubuhlah Kerajaan Perikatan Nasional ini tuan-tuan. Cuma kita kena faham, bila sebut kerjasama ini di kalangan ahli-ahli parlimen, bermakna ahli-ahli parlimen serpihan PKR dan Bersatu ini, mereka hanya kerjasama sehingga parlimen nak dibubarkan untuk PRU ke-15. Mereka kerjasama hanya sampai ke suatu masa yang sesuai. Bila dibubarkan parlimen, bermakna yang ada di dalam kabinet ini tuan-tuan, serpihan daripada PKR, serpihan daripada Bersatu ini akan menjadi pesaing kepada Muafakat Nasional di dalam pilihan raya yang akan datang. Yang ni kena jelas dulu sebelum kita nak pergi jauh. Saya ulang, ahli-ahli parlimen serpihan daripada PKR yang dibawa oleh Azmin, ahli-ahli parlimen serpihan daripada Bersatu yang dibawa oleh Tan Sri Mahyudin Yassin akan menjadi pesaing kepada Muafakat Nasional di dalam PRU ke-15 yang bila-bila masa boleh berlaku. Bila-bila masa, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin lepas raya, ataupun bila-bila masa tuan-tuan, bila-bila masa boleh jadi dibubarkan parlimen ini dan pilihan raya boleh berlaku anytime, bila-bila masa. Bila berlakunya pilihan raya, kita akan bersaing semula dengan mereka. Kita berkawan dengan mereka, ada haknya. Itu yang kena tak. Ada haknya. Ada sempadannya kita berkawan dengan mereka. Kita masih di bawah satu bumbung yang dinamakan Muafakat Nasional. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita bina kekuatan kita. Kita kena jaga. Kita kena pelihara kekuatan kita ini dalam Muafakat Nasional. Jangan bagi bercalak. UMNO PAS UMNO, kerjasama kita seperti mana sebangsa kita jadi pembangkang, begitu jugalah eratnya kerjasama kita dan perlu dieratkan lagi kerjasama ini. Saya minta dalam apa situasi kita, kita kena kenal musuh kita siapa. Kita kena tahu pesaing dalam politik kita adalah siapa. Musuh di dalam politik kita adalah siapa. Kalau kita gagal untuk memahami ataupun mengenali musuh politik kita, akhirnya kita akan bergaduh sesama kita. Kita akan bergaduh sesama kita tuan-tuan.
Kalau kita gagal untuk mengenal musuh kita ni siapa, kita akan bergaduh sama kita. Yang ni saya minta, kalau apa pun kita nak buat, cuba fikirkan dulu. Jangan bagi bercalak kepada pendukung, kepada penyokong Muafakat Nasional. Jangan bagi bercalang hubungan kita. Saya minta kepada ahli-ahli PAS, kepada ahli-ahli UMNO, jangan calarkan kerjasama kita. Apa statement yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS, sebelum ahli-ahli UMNO ingin komen, fikirkan dulu. Kalau sebaiknya, kalau kita tidak tahu situasi yang sebenar, elakkan untuk kita komen, sama ada di dalam Facebook ataupun sebagainya. Kepada ahli PAS, jika ada apa-apa kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan UMNO yang kita belum jelas apa maksud sebenar, kenapa kenyataan itu dikeluarkan, saya minta agar kita tidak komen. Sebab apa? Kalau sebarang komen kita di dalam Facebook, sedikit sebanyak akan mencalarkan kerjasama ataupun hubungan yang kita bina selama ini. Ini saya minta. Mesej saya jelas kepada pendukung Muafakat Nasional. Mesej saya jelas kepada pendukung Penyatuan Ummah. Kita jaga hubungan kita. Sebab kerjasama kita dengan serpihan PH, ahli-ahli parlimen yang menjadi pimpinan dalam kabinet sekarang, serpihan PH ini, hubungan kita, kerjasama kita ada had, ada masa. Bila bubar parlimen, mereka adalah musuh kembali dalam politik kita. Mereka adalah pesaing balik kepada kita dalam politik. Kenapa yang ni saya nak beritahu. Kenapa yang kita sebut benda ini? Sebab bila mana kenyataan daripada pimpinan UMNO, daripada timbalan Presiden UMNO, daripada naib Presiden UMNO dan sebagainya, yang agak kita kata, kita baca. Mereka mengkritik sedikit tentang kabinet. Sebab tu kena ingat tuan-tuan, kena ingat, apabila Presiden PAS, apabila Presiden UMNO minta untuk berkecuali daripada dilantik dalam kabinet, sebab apa? Dan juga sebahagian pimpinan PAS, sebahagian pimpinan UMNO minta dikecualikan mereka daripada dilantik kerana kita nak menjadi check and balance kepada kerajaan ni. Kita boleh kritik, kita boleh bagi pandangan, tetapi pandangan yang diberikan kena disambut dengan hati yang terbuka. Dan kita sebagai pendukung kepada gerakan Penyatuan Ummah, pendukung kepada gerakan Muafakat Nasional, saya minta agar tidak terlalu cepat untuk melatah. Saya minta agar tidak cepat untuk melatah. Kadang-kadang apa yang nak disampaikan mesej itu mungkin kita tidak jelas. Kita sebagai orang di bawah mungkin tidak jelas. Tolong ambil tindakan. Kalau kita tidak jelas, lebih baik kita tidak memberikan sebarang komen. Saya minta. Sebab komen yang kita beri akan mencalarkan ataupun mengeruhkan keadaan. Bila kenyataan daripada pimpinan kita yang menyatakan bahawa di dalam kabinet kerajaan baru ini lebih banyak dikuasai oleh tim-tim Azmin. Contoh, ini saya bukan saya niat untuk memfitnah ataupun menuduh. Kita bercakap atas dasar fakta. Lepas ni tuan-tuan boleh menilai. Tuan-tuan yang melihat live saya pada malam ni, saya tidak memaksa untuk tuan-tuan menerima pandangan saya 100%. Saya tidak memaksa bahawa tuan-tuan menelan apa yang saya cakap 100%. 100%. Cuma kita ambil, kita fikir, kita timbang. Tuan-tuan, dan kepada rakan-rakan jangan duduk layan sangat RBA ni. Biar kat mereka. Biar kat mereka, tu tugas mereka. Untuk mereka duk kacau kita, biar lah. Jangan duduk layan tuan-tuan. Mau kita layan dengan kita gila macam mereka. Lah ni RBA ni bagi dia gila, seorang kita yang duk layan. Layan orang gila dengan kita jadi gila. Tuan-tuan fokus apa yang saya nak cakap. Dan saya pun tak akan layan RBA ni. Bukan level saya untuk layan pok-pok tentera babi merah ni tuan-tuan. Baik. Bila ada pandangan yang kata dalam kabinet ini nak dikuasai, secara kita nampak dikuasai oleh tim-tim Azmin ataupun dalam bracket tim-tim serpihan daripada Pakatan Harapan.
serpihan daripada Pakatan Harapan. Tuan-tuan, okey. Tuan-tuan, kita tengok. Saya nak bawa satu-satu tuan-tuan tengok nak. Di dalam kabinet ini, dia ada seorang Perdana Menteri. Dia ada 4 menteri kanan. Dia ada 27 orang menteri penuh, 27 kursi menteri penuh dan 38 kursi timbalan menteri. Okey, jelas saya ulang balik. Di dalam kabinet Perikatan Nasional ini ada satu kursi satu kursi Perdana Menteri, 4 kursi menteri kanan, 27 kursi menteri penuh, 38 kursi timbalan menteri. Tuan-tuan nampak? 1 kursi Perdana Menteri, 4 kursi menteri kanan, 27 kursi menteri penuh, 38 kursi timbalan menteri. Kita kena ingat pula, sebelum kita nak urai, gabungan Perikatan Nasional ini berapa parti? Yang pertama PAS, yang kedua UMNO campur dengan BN, yang ketiga serpihan daripada PH, PKR dan Bersatu, yang keempat GPS. Maknanya kita ada 4 parti utama. Mari kita tengok bagaimana pembahagian kursi-kursi ini dibuat. Ini bukan saya nak tohmah ke apa tak. Ini pandangan rakyat biasa di bawah. Tuan-tuan kena ingat, saya ulang semula. Saya bercakap pada kali ini tidak mewakili mana-mana pihak, dan saya bercakap atas kapasiti saya seorang rakyat Malaysia yang melihat perjalanan kerajaan baru ni. Dan juga saya bercakap atas dasar saya ini juga pemerhati kepada politik semasa. Saya tidak mewakili mana. Ini peribadi saya. Ini peribadi saya, jelas. Tuan-tuan jangan kaitkan saya dengan mana-mana pihak. Sama ada saya bercakap ni mewakili PAS. Tidak. Saya nak mewakili PAS. Apa? Saya bukan pimpinan PAS. Saya tidak mewakili UMNO. Saya nak bercakap mewakili UMNO apa? Saya bukan pimpinan UMNO. Saya salah seorang rakyat Malaysia yang cintakan negara, yang cintakan muafakat nasional, yang sayangkan kerajaan baru ni. Cuma ini pandangan peribadi saya. Jelas. Saya ulang semula, ini pandangan peribadi saya. Tuan-tuan nak terima silakan. Tuan-tuan nak tolak pun silakan. Tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Saya nak terang, ulang balik, muafakat nasional, PAS, UMNO dan BN ada 60 kursi yang dibawa di dalam kerjasama Perikatan Nasional ini. 60 kursi ahli parlimen. PAS ada 18, BN ada 42. Jadi campur semua 18 campur 42, dibawa ahli-ahli parlimen untuk duduk di dalam kabinet ataupun kerjasama ini. 60 orang ahli parlimen yang menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tolak. Bekas ataupun serpihan, puak-puak serpihan daripada PH, ahli-ahli parlimen yang serpihan daripada PH, di bawah Datuk Seri Azmin Ali ada 11 orang. Di bawah Tan Sri Mahyudin Yassin ada 19 orang. Campur 2, 30. Serpihan PH ada 30. Muafakat Nasional ada 60. Muafakat Nasional ada 60. Serpihan PH ada 30. Boleh nampak? Saya ulang. Muafakat Nasional, PAS, UMNO, BN 60 kursi. Serpihan daripada PH hanya ada 30 kursi. Dan campur GPS ada 18 kursi. Baik. Jelas. Ini angka ahli parlimen yang ada. Muafakat Nasional 60, serpihan PH 30. Dan juga GPS 18. Dan mungkin ada yang sokong lagi, mungkin untuk melayakkan ni. Cuma kita ambil yang ni lah. Saya tidak mau nak bilang sama ada masa perjumpaan dengan ke bawah duli yang Maha Mulia Tuanku Agong tu cukup kursi ataupun tidak. Itu bab lain. Yang saya nak cerita yang ni. Mungkin yang dulu cukup, ada orang lain sokong apa semua, cukup. Yang tu tak terlibat. Saya nak cerita yang ni. 60 muafakat nasional,
30 serpihan PH, 18 GPS. Kita tengok pembahagian kursi menteri dan timbalan menteri pula macam mana. Kabinet dan kabinet. Saya ulang, Perdana Menteri satu kursi, timbalan Perdana Menteri tidak ada, 4 menteri kabinet, 27 menteri penuh, 4 menteri kanan, 27 menteri penuh, 38 timbalan menteri. Kita tengok. Bila mana Tan Sri Mahyudin Yassin di dalam sidang medianya, dia menyatakan bahawa barisan menteri yang nak diangkat untuk membarisi ataupun memenuhi ruang menteri-menteri kabinet yang tidak ada kes, yang berintegriti dan sebagainya. Yang tu kita sembang lagi. Kita setuju. Saya bila mana disebut benda itu, saya bersetuju. Alhamdulillah. Sebab apa? Seriusnya kerajaan baru ni nak angkat di kalangan pimpinan yang menerajui negara ini, pimpinan yang tidak ada kes. Contoh, 18 orang ahli-ahli parlimen PAS bersih. Contoh, yang tidak ada kes rasuah, yang tidak terpalit dengan kes di mahkamah dan sebagainya. Sama ada benda itu didapati bersalah ataupun tidak. Tetapi kalau ada kes di mahkamah, seeloknya jangan ada di dalam barisan kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Alhamdulillah, bila slogan ini, bila benda ini dilontarkan, kita rasa cukup seronok lah. Sebab kita nak melihat satu barisan kabinet yang cukup berjaya. Tapi bila mana disebut ataupun pengumuman tentang barisan kabinet yang disebut, kita nampak di situ agak ada benda yang tidak berapa cantik. Ada benda yang tidak berapa cantik. Di dalam pembahagian kursi ini, Perdana Menteri adalah Tan Sri Mahyudin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia mewakili mana? Dia mewakili Bersatu. Ataupun kita kata serpihan PH. Satu dah dapat dah untuk dia. 4 menteri kanan. 4 menteri kanan. Dia kata timbalan Perdana Menteri tidak ada. Cuma yang ada 4 menteri kanan. 4 menteri kanan. Yang paling kanan adalah Datuk Seri Azmin Ali. Datuk Seri Azmin Ali yang menjadi menteri Menteri Industri ke apa tadi. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Datuk Seri Azmin Ali. Wallahu alam, tuan-tuan sendiri boleh menilai sama ada ini adalah tokoh yang bersih ataupun dia pun terpalit dengan skandal seks. Wallahu alam. Saya tak mau komen, itu tuan-tuan boleh cakap. Menteri paling kanan, iaitu Azmin Ali, mewakili PPBM. Dia dipecat daripada PKR. Dia mendaftar sebagai ahli biasa. Ahli biasa. Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ahli biasa. Tuan-tuan, dia bukan ketua bahagian, dia bukan AJK bahagian, dia bukan apa, cuma ahli biasa. Menjadi menteri paling kanan. Dan disebut oleh Tan Sri Mahyudin Yassin, sekiranya beliau tidak berada di dalam negara, beliau berada di luar negara, yang akan menguatai ataupun mempengerusikan mesyuarat kabinet ini adalah si Azmin Ali ni, Datuk Seri Azmin Ali. Okey, tak apa, tak tepi. Dia PPBM. Yang kedua daripada UMNO, iaitu Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri. Yang ketiga, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, mewakili GPS. Yang keempat, Senator Radhi Jidin, dia mewakili Bersatu. 4 menteri kanan. 4 menteri kanan. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, ini kita bincang, kita bukan nak cari salah siapa, tak. Kita nak tengok. Dan saya katakan tadi, ini pandangan saya sebagai rakyat biasa yang tuan-tuan boleh bersetuju ataupun tuan-tuan tidak bersetuju, dipersilakan. 4 menteri kanan. Kita campur dengan Perdana Menteri 5. Perdana Menteri Bersatu. Menteri kanan 2 Bersatu. 1 UMNO. 1 GPS. Di sini rakyat tanya, di mana PAS? Adakah
ahli-ahli parlimen PAS yang duduk di dalam parlimen, seramai 18 orang, tidak ada satu orang pun yang layak untuk duduk di dalam menteri kanan ini. Sehingga bersatu ni sapu dua. Kena ingat pula, Radhi Jidin ni tuan-tuan, pada PRU yang lalu, dia bertanding di atas tiket dia bertanding di Parlimen Ketereh. Dan dia kecundang kalah dengan yang berbahagia, yang berhormat Tan Sri Anwar Musa. Yang Tan Sri Anwar Musa mendapat undi sebanyak 25,467 undi, dan Radhi Jidin ni hanya mendapat 6,700 undi saja. Tan Sri Anwar Musa menjadi menteri biasa, dia jadi menteri kanan, menteri pendidikan. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya soalkan tadi, apakah 4 kursi menteri kanan tidak boleh dibahagikan satu-satu? Tadi saya kata dalam Perikatan Nasional ada 4 parti. Ada PAS, ada BN, UMNO BN, ada Perserpihan Bersat PH, dan ada yang keempat GPS. Kenapa tidak boleh bahagi seorang satu ni? Bagi elok-elok. Kalau kita benar-benar nak jaga Perikatan Nasional ni bagi cantik, bahagi elok-elok. Jangan bagi ada ruang rakyat di bawah boleh bercakap dan rakyat di bawah merasakan ketidakadilan itu. Ni, 4. Apakah tidak boleh diambil timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Rahim Tuan Man, sebagai seorang tokoh pendidik yang latar belakang pendidikannya ada master, bekas pensyarah? Tidak layakkah dia untuk berada di dalam kursi, di dalam 4 kursi menteri kanan, dan diberikan ruang kepada dia menjadi menteri pendidikan? Nah, tuan-tuan, menjadi menteri pendidikan. Baru di sana kita boleh melihat ke arah dasar pendidikan negara ke mana yang PAS nak bawa. Baru kita ada ruang untuk kita berkuasa. Ya, kita tahu ini kerajaan sementara. Tetapi sementara tu kita tidak tahu lama mana. Mungkin sementara itu 2 bulan. Dan tidak mustahil sementara itu 3 tahun lagi. Kalau ada 3 tahun lagi masa kita, kalau Allah Ta'ala izinkan kerajaan ni duduk 3 tahun. Sebab kita tak tahu tuan-tuan. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin 3 tahun. Kita tidak tahu. Jangan kita hanya baca 2 bulan. Kita cuba baca kalau Allah Ta'ala izin, 3 tahun kerajaan ini akan bertapak di dalam negara kita. Orang kata, adakah Ustaz tidak percaya kepada Datuk Tuan Rahim Tuan Man menjadi Menteri Alam Sekitar? No, itu bukan perbahasan kita. Saya yakin dan percaya beliau boleh buat kerja sebagai Menteri Alam Sekitar. Cumanya tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh mudah. Saya ni Ustaz. Tuan-tuan tahu dalam Malaysia ni saya duk ceramah, saya duk mengajak, berkuliah kata. Tiba-tiba ada satu orang kawan saya jemput saya, Ustaz. Ustaz boleh tak mai ke KL? Kami nak bagi kerja kepada Ustaz. Ustaz tinggallah Kedah tu. Ustaz mai duduk di KL. Ustaz duduk di KL. Ustaz tinggal Kedah, Ustaz duduk di KL. Saya akan tanya, ada peluang kerja ke? Ya, ada peluang kerja Ustaz. Peluang kerja tu apa dia? Ustaz mai lah. Tiba-tiba saya sampai di KL dengan harapan dan anggapan saya, mungkin saya pergi sana, saya mengajak dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, kerja apa tak ada, Ustaz pergi jadi tukang rumah lah. Ustaz pergi jadi tukang rumah. Saya ni berpuluh tahun duk buat kerja, duk mengajak kitab, duk ceramah di masjid, duk baca khutbah. Tiba-tiba pi ke Kuala Lumpur, dibagi tugas kepada saya untuk jadi tukang rumah. Ya, saya boleh buat kerja. Saya boleh buat kerja, tak ada masalah. Saya boleh buat kerja. Tapi lama mana saya untuk belajar cara nak ikat bata bagi elok, cara nak bancuh semen bagi elok? Lama mana saya nak belajar ni tuan-tuan? Lama mana? Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali saya bancuh semen tak elok, benda biasa. Sebab apa? Sebab saya ni tak pernah buat kerja tu. Saya tak pernah buat kerja tu. Jadi kalau dibagi, kalau contoh, saya tak ada kerja nak ceramah ke apa, Ustaz yang ada jawatan tu Ustaz sandang adalah tu imam masjid di sini-sini. Itu mungkinlah kena dengan bidang saya. Tuan-tuan nampak pembagian? 4 kursi menteri kanan, 2 diambil oleh Bersatu,
satu GPS, satu UMNO. Campur dengan kursi Perdana Menteri, 3 kursi utama ada kepada Bersatu. Yang Bersatu ini hanya ada 30 kursi. Itu yang pertama. Ustaz duk fikir apa? Tak apa, sekali kita sembang. Tak apa, tuan-tuan nak komen apa, tuan-tuan komen dulu. Yang kedua, 27 kursi penuh. Okey, tadi jelas nak? Perdana Menteri Bersatu. 4 menteri utama, 2 Bersatu ambil. 1 UMNO ambil, 1 GPS ambil, PAS tidak ada kursi untuk menteri utama. 27 menteri pula. Menteri utama ni. Tadi menteri kanan, 4. 2 Bersatu, 1 UMNO, 1 GPS, PAS tak ada. 27 pula menteri penuh. 27 pula menteri penuh. PAS ada 3 menteri. PAS ada 3 menteri. UMNO 8 menteri. Bersatu 7 menteri. MCA, MIC 1-1. GPS 5 kursi. Daripada kita kata angka tadi, kita boleh buat kesimpulan untuk jawatan-jawatan utama, Perdana Menteri, Menteri Kanan, 27 menteri penuh, PAS hanya ada 3. UMNO 8 orang menteri biasa, 1 orang menteri kanan, 9 orang total. Bersatu 7 orang menteri biasa, 2 orang menteri kanan, 1 orang timbalan Perdana Menteri, Perdana Menteri. 7 orang menteri biasa, 2 orang menteri kanan, 1 orang Perdana Menteri. 10 kursi dia dapat. 10 kursi dia dapat. UMNO berapa kursi? 9 kursi. Bersatu berapa? 10 kursi. PAS berapa? 3 kursi. MCA, MIC 1 kursi. GPS 6 kursi. Muafakat Nasional 60 kursi. Serpihan PH hanya 30 kursi. Tetapi pembahagiannya daripada Perdana Menteri, Menteri Kanan, Menteri Biasa, 10 kursi untuk serpihan PH Bersatu, 3 kursi untuk PAS, 9 kursi untuk UMNO, MCA 1 kursi, MIC 1 kursi, GPS 6 kursi. Sebelum kita nak bicara banyak, tuan-tuan tengok di situ keadilan itu ada ataupun tidak. Ini yang disebut oleh pimpinan. Manakala untuk kursi timbalan menteri, timbalan menteri ini ada berapa orang tuan-tuan? 38 orang. 38 orang timbalan menteri. Untuk senator yang dilantik, senator dilantik ni 3 kursi. Daripada 38 tu senator 3. UMNO 7. PAS 5. Serpihan PH PKR Bersatu 14. Saya ulang balik. Senator 3 kursi. Daripada 38 kursi, 38 kursi timbalan menteri, senator 3 orang. UMNO 7 orang. PAS 5 orang. Serpihan PH Azmin Mahyudin punya geng 14 orang. GPS 7 orang. MCA 2 orang. Tuan-tuan nampak? Situ. Tak apa, tuan-tuan tengok dulu. Sagi saya akan bawa kenapa benda ini terjadi dan apa kesan buruk kepada kita ni, tim Muafakat Nasional ni. Dia ada kesan buruk, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk kata tak apalah ustaz, ini untuk sementara saja demi kebaikan negara. Yes, itu satu. Tetapi kesan buruk untuk masa depan politik, terutamanya Muafakat Nasional, ada kesan. Sagi kita bincang. Sekarang kita nak bincang dulu daripada pembahagian kursi ni. Tuan-tuan rasa adil ataupun tidak? Daripada menteri penuh, jawatan-jawatan utama, Perdana Menteri Bersatu, 2 menteri kanan Bersatu, 7 menteri biasa Bersatu, 10 kursi utama mereka ambil. PAS 3. UMNO 9. MCA, MIC 1-1, GPS 6.
Mai dekat timbalan menteri ni pula tuan-tuan, mai dekat timbalan menteri pula, senator ni 3, kita tak mau. Nak kata yang ni pihak PAS, yang ni pihak UMNO, yang ni pihak Bersatu apa, saya tak mau. Saya kata senator 3. UMNO 7, PAS 5, serpihan PH 14, GPS 7, MCA 2. Total 38 kursi. Kita punya kursi tadi berapa tuan-tuan? Muafakat Nasional 60 kursi ahli parlimen. Serpihan PH berapa tuan-tuan? Hanya 30. Maknanya di situ tuan-tuan boleh faham dah apa maksud timbalan presiden, naib presiden UMNO yang duduk cakap sehari dua ni. Bukan makna kita nak pertikai, akhirnya kita nak bergolak. Tak. Tuan-tuan, PAS dengan keikhlasan, memberikan kepercayaan, buatlah, lantiklah siapa yang layak. UMNO pun bagi. Tiba-tiba ini yang dapat. Dan tuan-tuan boleh nampak, permainan ini, permainan siapa? Siapakah yang duk mencatur ini? Adakah Azmin? Tuan-tuan boleh fikir. Itu yang kedua, yang ketiga. Dan saya nak bawa apa kesan yang kita nak kata tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu apa kesan. Kesan utamanya tuan-tuan, macam saya katakan di awal tadi, di awal kita punya mula-mula live tadi, saya kata apa dia? Kerjasama di dalam perikatan nasional ini adalah sekadar tempoh yang terhad. Maknanya kita berkawan ni dalam masa yang terhad. Bila mana dibubarkan parlimen, kita akan macam biasa. Serpihan-serpihan PH ni tuan-tuan akan menjadi pesaing kepada kita. Jelas? Kita berkawan untuk masa yang sementara. Sementara ni tak tahu bila. Mungkin 2 bulan, saya katakan tadi. Mungkin 3 bulan, saya katakan tadi. Mungkin 4 bulan, saya katakan tadi. Mungkin 3 tahun. Sebab kita ada lagi 3 tahun. Kalau takdir Allah, benda ni berjaya dijaga, 3 tahun kita akan pergi ni tuan-tuan. 3 tahun kita akan pergi. Bubar je parlimen, di kawasan tuan-tuan, mungkin menteri yang mewakili Perikatan Nasional akan bertanding di situ, dan menteri daripada muafakat yang duduk dalam Perikatan Nasional ni, menteri lah ni, contoh, saya bagi, kawasan A ni, ahli parlimen serpihan PH ni pun akan bertanding di situ, menteri kita, muafakat nasional pun akan bertanding di situ. Apa kesan dia kita nak tengok? Tuan-tuan kena tengok pula di dalam senarai menteri ni tuan-tuan. Di dalam perlantikan menteri yang duduk ni pula, dia ada juga tuan-tuan, menteri ni dia ada kelas juga. Ada kelas menteri kelas A, ada menteri kelas B. Maksud dia, jawatan dia tu. Ada menteri yang dia ni tidak terlibat dengan rakyat. Dia tak terlibat dengan rakyat. Dia hanya terlibat di dalam pentadbiran biasa. Contoh, Menteri Undang-Undang. Setiausaha Gompah duduk, Datuk Taqiyuddin Hasan. Dia duduk menteri di Jabatan Perdana Menteri berkaitan dengan undang-undang dan parlimen. Maknanya apa dia? Dia tidak akan turun kepada rakyat. Dia hanya duduk jaga bahagian tu. Dia nak turun pergi buat apa? Dia nak pergi rasmi apa di bawah sana? Dia nak bagi peruntukan apa di bawah sana? Dia tidak ada peruntukan yang dia boleh umum kepada rakyat. Sebab bidang dia adalah undang-undang dan parlimen. Tuan-tuan faham? Okey. Ada menteri yang dia boleh duduk pergi ke bawah. Dia bersama dengan rakyat, dia boleh umum ini, dia boleh umum ini. Okey, bantuan kepada nelayan, pihak kerajaan akan bagi. Bantuan kepada penoreh getah akan bagi. Ini menteri yang turun duduk dengan rakyat. Ada menteri yang duduk dalam jabat saja. Dia jaga bidang kuasa dia. Sebab tugas masing-masing. Bila tengok tadi tuan-tuan, kita tengok nak menteri-menteri yang terlibat dengan rakyat. Tuan-tuan akan tengok sama ada menteri ini diberikan kepada blok muafakat nasional ataupun blok serpihan PH tadi. Saya bagi menteri yang pertama. Menteri yang duduk bersama dengan rakyat. Apa dia? Menteri Wanita dan Keluarga. Ini menteri yang akan duduk di bawah bersama dengan ibu-ibu. Yang akan turun buat program bersama dengan anak-anak. Yang akan buat turun program. Siapakah yang duduk di sini tuan-tuan? Adakah blok muafakat nasional? No. Siapa yang akan duduk? Yang duduk di situ, serpihan PH, iaitu Rina Harun. Menteri Pembangunan Luar Bandar.
Yang dia boleh turun mai ke kampung, dia umum projek ni. Dia turun mai ke kampung, dia bagi ni. Adakah menteri ini di Blok Muafakat Nasional ataupun di pihak serpihan PH? Siapa dia? Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Serpihan PH. Tuan-tuan nampak? Menteri yang jaga perumahan dan kerajaan tempatan. Ini banyak juga boleh dia umum. Bagi yang tu, bagi yang ni. Iaitu Zuraida Kamarudin. Juga serpihan daripada Pakatan Harapan. Menteri apa? Alam sekitar. Nak jaga alam sekitar, nak turun nak umum apa? Menteri apa? Jaga undang-undang dan parlimen. Ada pun satu komoditi tu okey juga lah. UMNO menteri apa? Duduklah jaga pertahanan negara, menteri pertahanan. Tuan-tuan nampak tak daripada satu sudut yang halus, di dalam 2, 3, 4 bulan ini rakyat akan menilai performance menteri-menteri kita. Kalaulah kita berlawan nanti pada PRU yang akan datang, satu menteri yang banyak turun untuk bagi peruntukan kepada rakyat, dia lawan. Dia lawan pula dengan Muafakat Nasional, satu menteri yang tidak boleh buat apa-apa. Dia duduk dalam pejabat, dia bukan bidang kuasa dia apa. Dia jaga undang-undang dan sebagainya. Agak-agak rakyat akan nampak menteri mana, ahli politik mana yang lebih berjiwa rakyat. Tuan-tuan, agak-agak orang akan nilai ni dia. Di sini orang akan nilai, yang ni menteri PH, dulu dia paduk dengan PH, yang ni menteri PAS, yang ni menteri UMNO, yang ni menteri GPS. Bila mereka tengok tiba-tiba menteri PH ni nampak lagi smart buat kerja, orang akan kata tak tu je PAS, tak pernah duk jadi kerajaan, dia boleh buat kerja tak tu je, UMNO boleh buat kerja. Sedangkan bukan menteri-menteri kita tak mau kerja, tetapi bidang kerja tu tuan-tuan, bidang jawatan tu, skop kerja tak ke mana. Di sini nampaknya satu percubaan ataupun satu perancangan untuk membunuh politik Muafakat Nasional secara halus. Secara halus. Kita tak boleh nak turun bagi peruntukan apa-apa. Turun bertemu dengan pelajar, turun bertemu dengan ibu bapa, turun bertemu dengan guru-guru. Ini bukan kita. Itu radijidin daripada Bersatu. Sebab itu pembahagian inilah yang dimaksudkan oleh pimpinan Muafakat Nasional ni tuan-tuan, terutamanya UMNO yang sehari dua ni yang duk komen. Ini pada pandangan mereka yang mereka nampak. Bukan bermakna ahli-ahli ataupun pimpinan UMNO ni pelahap nak jawatan. Tuan-tuan kena bezakan yang tu. Tuan-tuan kena bezakan yang tu. Saya jadi rasa galat tuan-tuan bila mana pimpinan kita bagi kritikan yang mewakili Muafakat Nasional. Bagi kritikan bukan atas dasar peribadi mereka, bukan atas dasar perut mereka, tetapi mereka nampak satu skop membahayakan kita daripada Muafakat Nasional. Tiba-tiba ahli bawahan tiba, ni lah lepa dah kalah, tak reti nak bersyukur, perangai tak berubah, duk pelahap jawatan. Ini saya tak mahu tuan-tuan. Sedangkan yang kita nampak, yang mereka nampak, kita tak nampak. Contoh lagi saya bagi tuan-tuan, bila mana pembahagian-pembahagian ni, wakil rakyat yang mewakili orang asli, apa tu yang saya tarik tu nama apa? Yang saya tarik apa nama tu, ahli parlimen Cameron Highland, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuan Ramli, YB Tuan Ramli. Dia juga menyoal bahawa dia ini mewakili daripada masyarakat orang asli. Yang sewaktu berkempen dahulu kita macam-macam benda yang kita kempen. Tiba-tiba di dalam pembentukan kerajaan yang baru, wakil daripada orang asli tidak diberikan tempat di dalam kabinet. Bahaya untuk masa depan bila dibubarkan parlimen tuan-tuan. Ini bukan nak bertengkar kerana tak puas hati bak jawatan. No. Ini demi survival politik Muafakat Nasional yang saya katakan tadi. Ini tuan-tuan, sebab tu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kita kena tahu apa masalah, siapa punca masalah,
Dan siapa sepatutnya yang kita pertahan dan siapa yang sepatutnya kita kritik. Takut-takut kita duk guna peluru dan senjata tembak sesama kita. Saya ulang balik, tuan-tuan kena kenal pasti masalah. Tuan-tuan kena kenal pasti masalah. Tuan-tuan kena tahu siapa yang membawa punca membawa masalah. Dan siapa yang tuan-tuan kena pertahan. Dan siapa yang tuan-tuan kena kritik. Ini bukan masalah kita nak jawatan, tuan-tuan. Ahli-ahli parlimen lain. Contoh pimpinan kita daripada PAS. Pimpinan kita daripada UMNO. Tahu ini kerajaan sementara. Tahu. Dan ramai yang nak masuk ni, dia menang. Dia menang daripada ni, baru dia masuk. Ini kerajaan sementara untuk menjaga kerajaan daripada terus dihancurkan oleh Pakatan Harapan. Yes, kita setuju. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak mahu kerjasama ini membunuh politik muafakat nasional. Membunuh politik kita. Sebab tuan-tuan kena ingat semua, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, bukan semua rakyat yang dia macam saya. Bukan semua orang faham macam tuan-tuan. Macam saya, apa jadi pun aku tetap pah. Hampa buat main lah bulldozer berat mana, hampa tolak aku ke belakang, aku takkan pangkah orang lain, aku akan pangkah pah. Ada orang, dia macam mana pun, dia akan pangkah UMNO. Tetapi tuan-tuan kena ingat, budak-budak muda yang agak liberal, budak-budak muda yang agak terbuka, mereka akan tengok nanti. Bila macam saya katakan tadi, menteri yang duduk dalam kerajaan sekarang ni tiba-tiba dua. Tiba-tiba dua. Contoh, saya katakan contoh. Dia ni menteri yang banyak bagi bajet kepada rakyat, yang ni tak bagi bajet. Tuan-tuan akan nampak tak, satu peluru yang akan diguna, bezakan di antara dua menteri ini sewaktu mereka berjawatan menteri. Yang ini, ni dia projek dia bagi kepada rakyat. Yang ni tak turun jumpa dengan rakyat. Yang tak turun jumpa dengan rakyat ni, macam saya katakan tadi, sebab dia tak ada apa-apa, dia nak turun. Tidak ada urusan yang untuk dia turun, untuk dia pergi umum apa-apa. Sebab bidang tugas dia itu hanya dalam pejabat. Hanya berjumpa dengan orang-orang yang tertentu. Agak-agak bahaya ataupun tidak, tuan-tuan? Cyber Troopers PH akan serang habis-habisan. Ni tuan-tuan duk tengok dalam live ni, tuan-tuan duk layan lah, saya dah kata tu. Dia akan bagi. Sebab tu saya tak layan, saya berterupa ni. Mampu pergi kat mereka lah. Cuma kita nak cakap. Ini tuan-tuan. Dan juga kelemahan kita ini akan digunakan sebagai senjata untuk menyerang kita semula. Sebab itu saya harap kepada tuan-tuan, bila ada apa-apa kenyataan daripada pucuk pimpinan kita, saya kena ingat, saya kena bagi tahu je ni. Orang PAS kena, orang UMNO kena anggap pimpinan PAS itu juga pimpinan ahli UMNO. Orang PAS juga kena anggap pimpinan UMNO adalah pimpinan kita, sebab kita di bawah satu bumbung namanya Muafakat Nasional. Pimpinan-pimpinan kita mengkritik, pimpinan-pimpinan kita mengkritik perkara ini adalah untuk kebaikan muafakat nasional. Kadang-kadang apa yang difikirkan oleh mereka kita tak dapat fikir. Walaupun kerajaan Perikatan Nasional, tuan-tuan kata kerajaan sementara, saya ulang semula, sementara ni kita tidak tahu bila. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Tetapi dalam masa kita nak menyelamatkan negara, jangan sampai masa depan politik muafakat nasional itu terjejas. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan sedikit ini kepada tuan-tuan mampu memberikan sedikit kefahaman. Ini luahan dan pandangan saya sebagai rakyat Malaysia yang tidak mewakili mana-mana pihak. Saya bercakap atas dasar nama peribadi yang sayangkan muafakat nasional, yang sayangkan negara. Cuma kritikan daripada pucuk pimpinan kita itu tidaklah ke tahap untuk mengeleraikan ataupun menghancurkan kerajaan. Itu kena faham. Kita sayang kerajaan Perikatan Nasional ini. Sebab apa? Sebab kerajaan ini kerajaan kita. Kritikan yang diberikan oleh pucuk pimpinan kita tidaklah sampai ke tahap untuk menghancurkan kerajaan ataupun memusnahkan kerajaan, menjahanamkan kerajaan. Tidak. Ini kritikan untuk membina.
pandangan saya malam ni, pandangan untuk membina. Bukan kita nak tengok siapa salah, bukan kita nak tengok siapa tak betul. Tidak. Cuma saya sayangkan muafakat nasional. Saya tidak mau di antara kita bercalar disebabkan kerja orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ungkapkan, apa yang saya kongsikan pada malam ini ada sedikit sebanyak manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk kita bersama. Dan kepada rakyat Malaysia yang menonton live pada malam ini, saya mohon kepada anda semua untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam ini. Tuan-tuan, bangun di tengah malam berdoa kepada Allah agar wabak coronavirus ataupun COVID-19 ini dapat Allah Ta'ala angkat dengan kadar yang segera, insya-Allah. Sebab kita duk tengok makin bertambah perkembangan, agak membimbangkan, agak merisaukan. InsyaAllah saya pun dah ambil keputusan, walaupun pada sebelum ni saya rasa tidak ada apa-apa, saya nak teruskan ceramah macam biasa, tetapi memandangkan hari ini perkembangan dan juga saya mendapat panggilan daripada rakan-rakan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada Putrajaya, yang menghubungi saya agar Ustaz, untuk masa sekarang kita minta Ustaz hold dulu kuliah-kuliah sebab kita nak kurangkan tempat-tempat orang duduk ramai-ramai ni. Kadang-kadang kita pergi kuliah 500-600 orang pada ada ni, kita nak kurangkan. Kadang-kadang kita pergi ceramah sampai 1000 orang duk ada ni tuan-tuan. Kita tak mau lagi benda ni berjangkit apa semua. Dan insya-Allah malam besok saya akan menyampaikan kuliah di Masjid Kuala Pai dan menjadi kuliah terakhir sebelum saya tangguh. Mungkin dalam 2 minggu, mungkin dalam 3 minggu. Cuma 19 hari bulan ni di undangan jemputan di Greek saya akan turun. Dan lain pada tu kuliah-kuliah bulanan saya apa semua saya akan tangguh sehingga mungkin 2 minggu, mungkin seminggu, mungkin 3 minggu, sehingga saya akan maklumkan kelak. InsyaAllah kita doakan agar negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Jam dah menghampiri jam 1 pagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.